A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah satu keperluan sebagai kita sebagai hamba-Nya. Maka bersyukur dan berusaha untuk kita terus meningkatkan kesyukuran, dan kita harus berdoa agar Allah mematikan kita dalam agama ini, dalam agama Islam, kerana tiada yang lebih mulia melainkan apabila kita mati dengan iman dan Islam, apatah lagi kalau ianya disaluti dengan ketakwaan. Tuan-tuan, para pendengar, para penonton yang dikasihi sekalian, sebelum saya masuk kepada topik perbincangan, iaitu program hijrah diri ataupun saya ringkaskan kepada PhD, ingin saya tanyakan kepada tuan-tuan, jika tuan-tuan punya kereta ataupun motosikal, berapa kerap tuan-tuan lihat dan periksa tayarnya, atau cukupkah anginnya, atau okeykah bunga tayarnya? Lagi-lagi kalau kita ingin membuat perjalanan yang jauh, ya, untuk cuti, balik ke kampung dan sebagainya. Kenapa kita buat semua itu? Kerana antaranya kita berharap agar kita boleh sampai ke destinasi itu dalam keadaan selamat. Begitulah sekali-sekala dalam kehidupan ini, bila sebenarnya kali terakhir kita lihat ataupun kita periksa tingkatan iman dan takwa kita. Tujuannya apa? Supaya bila kita balik ke kampung halaman asal kita nanti, iaitu akhirat, maka perjalanan itu yang kita tahu pastinya sangat panjang, maka mudah-mudahan perjalanan kita bukan sahaja selamat sampai ke destinasi, malah perjalanan itu nanti mudah dan terjamin oleh kenikmatan dan juga ganjaran yang mungkin kita tidak pernah terbayang akan nikmatnya. Maka sebab itulah, dalam kehidupan ini bila kita memeriksa, maka perlu ada perubahan, perlu ada program hijrah. Maka sebab itulah, pada hari ini ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan satu program untuk kita sama-sama lihat dan kaji semula, iaitu PhD, program hijrah diri. Dan mungkin program hijrah diri ini, pada peringkat ini kita bincangkan program hijrah diri 2.0. Walaupun mungkin saya pernah membincangkannya program hijrah diri 1.0 di platform yang mungkin yang berbeza, saya ingin berikan atau kongsi kepada tuan-tuan sepintas lalu apa yang telah kita bincangkan pada PhD 1.0 ataupun program hijrah diri pada 1.0 yang lalu. Ya, PhD ini bukanlah permanent hair damage, bukan juga permanent head damage, apatah lagi paling dahsyat kalau ada perasaan hasad dengki yang akhirnya mungkin boleh timbul kata-kata apa, puas hati dan yang bukan PhD yang itu. Tetapi PhD yang kita ingin bincangkan, mungkin yang kita recap sedikit ataupun kita ulang tayang sedikit ataupun ulang dengar sedikit adalah mungkin sebagaimana saya katakan tadi dalam platform yang berbeza sebelum ini. PhD yang pertama itu ialah pakat-pakat hadirkan diri, iaitu, kemudian yang kedua adalah panjatkan himpunan doa, dan yang ketiga peluang hapus dosa. Semua ini saya rangkumkan dalam satu PhD yang pertama, PhD 1.0, program hijrah diri 1.0. Kenapa saya katakan tuan-tuan, kalau kita boleh recall semula ataupun kita lihat semula, iaitu pakat-pakat hadirkan diri ini ialah semua bermula dengan gerak langkah di masjid. So itu peristiwa hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah itu dimulakan dengan satu proses penambahbaikan, iaitu memulakannya dengan membina institusi masjid. Maka pakat-pakat hadirkan diri ini tuan-tuan, ingat, kita perlu ingat bahawa dunia ini bukan tempat untuk kita tinggal, tapi dunia ini adalah tempat untuk kita meninggal. Sebab itu kita perlu sedia meninggalkan tempat ini. Sedia dengan apa? Sedia dengan amalan, sedia dengan kebaikan, dan sedia dengan untuk kita berbuat pahala, kebajikan dan sebagainya. Cuba kita bayangkan, jika kita sedang berkumpul dan dalam keadaan ramai-ramai, kita bersesak, kita berhimpit, tiba-tiba ada orang datang, orang lalu menjerit, dia kata, beri laluan, air panas. Agak-agak waktu itu apa tindakan kita? Pastinya kita akan memberikan laluan kepada orang yang lalu bawa air panas ni tadi. Sebab kalau tidak, mungkin kita akan terkena percikan air panas itu, dan mungkin akan melecuhlah kita kena air panas. Begitu, sebab itu saya katakan
pakat-pakat hadirkan diri itu pada PhD yang pertama, program hijrah diri yang pertama ialah begitulah bila azan dilaungkan, ya, walau sesibuk mana pun kita, walau dihimpit dengan bebanan dan tugasan bagaimanapun, maka kita perlu ada rasa dalam diri, ya, jeritlah di dalam hati kita bahawa neraka itu panas, maka berikanlah laluan. Kita berikan laluan, iaitu mudah-mudahan ini akan mendorong kita untuk menjadi hamba yang tidak lalai dengan solat. Ya, walau sehebat mana pun kesibukan kita, terhimpitlah dengan segala kerja yang menjadi bebanan. Kerana orang Islam yang berdisiplin atau Muslim yang berdisiplin itu, dan ciri orang yang beriman berjaya adalah orang yang mampu solat walau dalam apa jua keadaan. Sebab itu kalau kita baca dalam surah Al-Mu'minun pun, Allah menyebutkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjaya orang yang beriman itu siapa? Iaitu orang-orang yang dalam solatnya itu mereka khusyuk. Dan khusyuk ini termasuklah orang-orang yang istiqamah, tuan-tuan. So itu yang pertama saya katakan sebagai recap, ya, sebagai ulang tayang ataupun ulang siar ataupun ulang dengar. Maka ini saya katakan pertama sekali ialah pakat-pakat hadirkan diri pada program hijrah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah panjatkan himpunan doa. Sekali lagi ini berkaitan dengan masjid. Ya, panjatkan himpunan doa. Sebab itu bila kita pergi ke masjid, bila dah kita pergi masjid, takkan kita nak sembang. Maka biasanya orang yang pergi masjid dia akan solat. Dan bila dah solat pastinya akan berdoa. Maka gunakanlah peluang ini, banyakkanlah minta dengan Allah SWT. Ya, sebab tu Allah pun sebut apabila hamba-Ku bertanya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Antara maksudnya itu, apabila hamba-Ku bertanya kepadamu ya Muhammad, di mana aku? Ataupun di manakah aku? Tetapi Allah memberikan garapan dan jawapan di sana, meminta Nabi Muhammad beritahu, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Maka bila Allah dekat, dalam arti kata Allah mampu mendengar apa yang kita minta. Maka sebab itulah kita kena manjatkan himpunan doa PhD yang kedua, sebagaimana apa yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, pada pendengar sekalian, pada penonton sekalian, ialah peluang hapus dosa. Itu PhD yang ketiga dalam program hijrah diri yang kita rangkumkan pada 1.0 yang lalu, ialah peluang hapus dosa. Dalam arti kata, bila kita sudah datang ke masjid, pakat-pakat hadirkan diri, bila kita sudah ada peluang panjatkan himpunan doa, maka inilah satu peluang yang kita tidak boleh tinggalkan, iaitu peluang hapus dosa. Maksudnya bila kita sudah solat, kita sudah berdoa, maka kita kena banyakkan zikir dan meminta keampunan kepada Allah SWT. Maka kita rangkumkan itu dalam satu program hijrah diri yang pertama, iaitu program hijrah diri 1.0. Itu segmen yang pertama tu. Maka ini saya teruskan kepada PhD 2.0, iaitu masih juga ada kaitannya dengan yang tadi. Kalau tadi kita cerita segala permulaan langkah itu bermula di masjid, maka kini 2.0 permulaan langkah itu kita mulakan dengan benda yang paling asas, iaitu solat. Maka solat, sebagaimana kita dah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, orang beriman yang berjaya itu adalah orang yang mampu mendirikan solat dalam keadaan dia khusyuk. Dan khusyuk itu ada banyak makna. Dalam arti kata salah satunya ialah istiqamah. Sebab itu kaitannya dengan PhD yang kedua ialah bila kita solat, maka solat ini mampu untuk menjadi PhD yang pertama ni, tuan-tuan, iaitu penentu haluan diri. Sebab inilah kita katakan kenapa penentu haluan diri. Sebab kalau solat ianya diabaikan, nanti dia akan jadi PhD yang kedua, iaitu apa? Pemalap hati dan dosa. Dan yang ketiga, jangka panjangnya nanti, maka akan timbullah PhD yang ketiga, iaitu pilu hati dibuatnya. Maka sebab itulah kita katakan ada 3 PhD ini yang kita cuba untuk bincangkan dan kita rangkumkan dalam PhD 2.0 ini, tuan-tuan. Saya mulakan dengan yang pertama, iaitu PhD yang pertama, program hijrah diri yang pertama ini, dengan satu sub PhD, iaitu penentu haluan diri. Kenapa kita kata solat penentu haluan diri? Dalam semua hidup kita lihat, cuba kita lihat, seseorang yang menunaikan solat itu, dia akan berdiri dalam solatnya sebanyak 372,300 kali dan sujud sebanyak 744,600 kali, dengan anggaran bahawa dia telah bersolat dari mula dia dari balik sampai umur dia 60 tahun. Bayangkan, tuan-tuan, hampir 1,000,000 kali. Itu kita kira dari segi solat fardu. Ya, maknanya begitu banyak sekali. Dan itulah sebabnya ada sampai orang mengkategorikan, kenapa kita kata solat itu sebagai penentu haluan diri. Ya, sampai ada orang membuat satu rumusan, dia kata solat itu ada grade.
Seumpama orang menduduki peperiksaan, ada grade A, B dan C, sehingga kan ada orang membuat catatan, kalau grade E, macam mana solat grade E ni? Grade E tu ialah bila azan, dia buat tak tahu, tengah masak terus masak, tengah FB, maknanya sedang bermedia sosial terus media sosial, kalau tengok TV terus tengok TV, dan seumpamanya terus tanpa buat tak tahu. Maknanya dia terus buat tak tahu. Dalam ini grade E. Grade D, dia kata grade D ialah bila azan berkumandang, dia mungkin perlahankan sikit TV, perlahankan radio, perlahankan TV, tapi teruskan aktiviti juga, masih juga buat aktiviti dan dia tidak bersedia untuk solat. Jadi orang yang itu grade D. Kemudian ada grade C. Grade C apa? Bila azan berkumandang, dia pun ambil wuduk, dia solat. Tapi dia solat sendirian, solat di rumah mungkin. Dan grade B ialah bila seseorang itu azan, dia wuduk, dia terus pergi ke masjid ataupun ke surau untuk solat berjemaah. Ini grade B. Tetapi tuan-tuan, kalau bolehlah kita, inilah program hijrah diri yang kita nak, iaitu orang yang kalau boleh dapat grade A untuk solatnya, ialah bila dia azan, bila saja azan, maka dia sudah berada di masjid dalam keadaan dia berwuduk dan pada waktu itu dia juga sudah bersedia untuk solat. Maka inilah grade-grade yang kita inginkan, yang kita harapkan supaya solat itu menjadi penentu haluan diri kita untuk bukan setakat masa ini di dunia tetapi masa hadapan di akhirat nanti. Sebab itu kalau kita lihat dalam ketika peristiwa hijrah Nabi SAW, permulaan yang difikirkan dan dibangun oleh Nabi sebagaimana saya katakan di awal tadi adalah institusi masjid. Maknanya bila institusi masjid, dia ada kaitan dengan solat. Solat menjadi tunjang. Hijrah itu ada kaitan dengan masjid, hijrah ada kaitan dengan solat, dan jika kita lihat, Nabi dia tak bina petrol station. Nabi tidak bina tempat jual air, walaupun kita tahu di padang pasir antara keperluan utama adalah air dan sebagainya. Nabi juga tidak bina kedai top up kalau macam kita sekarang lah. Kita tidak begitu. Tapi Nabi bina masjid untuk dirikan solat sebab ini sebagai satu asas. Maka sebab itulah tuan-tuan, PhD yang pertama yang saya bincangkan tadi ialah penentu haluan diri. Maka solat itu menjadi penentu haluan diri ke arah mana kita nak tuju. Jadi hanya orang yang bijaksana yang memilih untuk kekal menunaikan dan mendirikan solat. Kerana inilah perkara pertama yang bakal ditanya nanti bila kita masuk ke kubur pun. Bila ini settle, mudah-mudahan yang lain pun akan selesai, settle juga akan dipermudahkan. Sebab itu, inilah penentu haluan diri. Kemana kita nak pergi selepas ini? Atau dalam arti kata, tujuan kita nak ke syurga ataupun ke neraka. Wal'iyazubillah. Itu penentu haluan diri. Dan kita kena ambil kaitannya bila kita melupakan, melalaikan atau mengabaikan solat itu, maka dia akan jadi pemalap hati dan dosa. Ini PhD yang kedua. Pemalap hati dan dosa, tuan-tuan. Maka malap ini kalau kita kata gelap, tak bercahaya. Dan banyak hadis Nabi SAW yang memberikan amaran tentang orang-orang yang meninggalkan, orang-orang yang melalaikan, orang-orang yang mengabaikan solat. Orang solat pun kalau dia lengahkan atau dia lalai dengan solatnya pun masih ada hukuman tertentu. Apalagi kalau kita memang langsung tak solat. Malahan ada orang dia bagi alasan, dia kata apa? Masih belum ikhlas, tuan-tuan. Tapi kita kena ingat bahawa kita kena solat sampai kita jadi ikhlas. Jangan tunggu ikhlas baru kita solat. Maka sebab itulah, inilah PhD, program hijrah diri yang kedua yang ingin saya tekankan kepada tuan-tuan, iaitu bila kita mengabaikannya maka menjadi pemalap hati dan dosa. So itu suatu ketika dahulu ada satu kajian, tuan-tuan. Ada satu universiti yang buat kajian tentang, dia sebut rakyat Malaysia hanya 30%, bukan hanya 30% yang solat, tetapi hanya 30% yang istiqamah, yang jaga solat. Tuan-tuan. So itu, ini kajian yang pernah dibuat. So hanya 30% yang istiqamah, yang jaga solatnya. Sebab itu kita kena lihat ni, tuan-tuan. Ini benda paling asas kalau kita tak jaga. Contoh sekarang lah, kita kata bila kita ditanya apa keperluan kita yang paling asas sekarang, mungkin orang kata elektrik dengan air lah, contoh ya. Kita kata, kalau elektrik, maksudnya secanggih mana pun alat yang kita ada, peranti yang kita ada, kalau tanpa elektrik, maka dia tak akan berfungsi. Begitulah solat, tuan-tuan. Jika hebat macam mana pun kita, kaya macam mana pun kita, tinggi pangkat macam mana pun kita, tetapi kalau solat yang dari peringkat awal kita kata penentu haluan diri ini kita tidak laksanakan, kita abaikan, malahan menjadi pemalap hati dan dosa, maka dia esok
suatu ketika dia akan jadi null and void, ataupun dia begitu, dia hanya akan jadi sia-sia saja kehidupan di dunia ini. Maka sebab itu solat itu menjadi suatu perkara yang asas. Oleh itu sebagai akhirnya, maka kesannya adalah kita katakan tadi, pilu hati dibuatnya. Sebab apa? Ini PhD yang ketiga, kerana kita kena bersyukur dengan Allah. Kerana kalau Allah bagi kita hidayah untuk kita terus mendirikan solat, mengerjakan solat, maka itulah suatu perkara yang sebenarnya akhirnya menguntungkan kita. Ya, menguntungkan kita. Sebab Allah itu maha kaya, Allah maha terpuji. Ya, Allah sebut dalam surah Luqman, walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah memang maha terpuji, Allah memang maha kaya. Kalau kita tak semayang pun memang sebenarnya Allah memang tetap terpuji dan tetap kaya. Tetapi yang rugi kita. So itu salah satu manifestasi kesyukuran itu adalah bila kita menunaikan solat. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa bersyukur, kerana dalam ayat itu Allah sebut, bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur kepada Allah itu sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tak bersyukur, maknanya dia kufur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Di sini Allah dah bagi tahu dah. Kita tak buat apa-apa yang Allah suruh pun sebenarnya Allah tetap kaya dan Allah tetap terpuji. Jadi yang ruginya siapa? Kita. Jadi tuan-tuan, sebagai menutup perbincangan ataupun diskusi PhD program Hijrah Diri 2.0 kita pada hari ini, iaitu saya cuba ulang balik apa yang saya sebutkan. Ya, yang pentingnya kalau di awal PhD 1.0 tentang masjid, maka PhD 2.0 ini adalah tentang solat, iaitu supaya dia menjadi penentu haluan diri kita ke arah mana nanti kita akan pergi. Kerana kalau solat diabaikan, solat tidak dilaksanakan, dia akan jadi pemalap hati dan dosa, dan kesan jangka panjangnya nanti di akhirat. Nanti mungkin kita akan menyesal selama-lamanya, dan di situlah pilu hati dibuatnya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, para pendengar, para penonton sekalian, itulah yang saya dapat kongsikan. Saya berdoa mudah-mudahan saya dan tuan-tuan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus melaksanakan dan mengamalkan perintah Allah ini, terutama yang paling asas iaitu solat. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu asbab asas untuk kita berhijrah kepada yang lebih baik, ya, program hijrah diri kepada yang lebih baik. Kerana sebagaimana yang disebutkan dalam slot-slot yang sebelum ini, bahawa hijrah itu indah. Mudah-mudahan itulah yang saya juga ingin kongsikan dengan tuan-tuan, para pendengar sekalian. Sekali lagi, program supaya kita ada satu matlamat bahawa kita perlu ada program hijrah diri. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu memberi manfaat buat diri saya dan diri tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.